And now sekarang kita akan teruskan ke slot yang terakhir, iaitu slot dengan tajuk Mutiara dari Peristiwa Pembukaan Konstantinopel 1453. Dan untuk pembentangan kali ini kita hadirkan Tuan Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman, atau saya panggil Abah, ini Abah saya ni. Dan juga Hoja untuk mereka yang mempelajari ataupun Hoja untuk siapa saja yang tahu Encik Azam ini adalah, kalau kata kita sebut tentang Turki, dia adalah orangnya yang akan mewakili suara Turki di Malaysia dan juga mewakili suara Malaysia di Turki. Sebelum saya serahkan majlis atau sesi ini kepada beliau, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Tuan Haji Ahmad Azam. Tuan Haji Ahmad Azam adalah sekarang ini Pesuruhjaya Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia, Organisasi Kerjasama Islam IPHRC OIC. Beliau juga merangkap Presiden Wadah dan juga Timbalan Ketua Setiausaha Kesatuan NGO Islam Sedunia UNIW yang beribu pejabat di Istanbul, Turki. Dan dengan tajuk yang saya nyatakan tadi, Mutiara dari Peristiwa Pembukaan Konstantinopel 1453, saya dengan ini mempersilakan Tuan Haji Ahmad Azam untuk memberikan pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Merah selaku moderator, Ustaz Zul, pengurusi Masjid Muhammad Al-Fatih, Saudara Najmuddin, Presiden GPTD, Ibrahim Kardash daripada Turki, Ustaz Zoheri yang menjadi skema di belakang program ni, saudara sekalian yang mengikuti program ini secara online, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam masa 10 minit saya akan cuba merumuskan apakah ibrah mutiara-mutiara yang boleh kita dapat daripada isu ataupun daripada pembukaan kota Konstantinopel. Mengapa 29 Mei ini sangat penting, ya? Mengapa kita harus mendapat inspirasi daripada pembukaan kota Konstantinopel, ya? Kita kena ingat sekalian bahawa pada tahun 2024 nanti, ya, genap 100 tahun dunia Islam tanpa khalifah, ya. Hampir 100 tahun dunia Islam ini tidak memimpin dunia. Setelah ianya memimpin selama 600 tahun di zaman Khilafah Utsmaniyah, ya, dan sebelumnya Saljuk, kemudian Abbasiyah, Umayyah dan beberapa lagi Mughal di India, dan segala macam, ya. Umat Islam buat pertama kalinya berada dalam keadaan yang sangat lemah kerana tidak ada kepimpinan. Kita tidak memerintah dunia, kita tidak menguasai dunia, ya. Jadi kesannya ialah yang lahir daripada generasi pasca penjajahan ini. Walaupun kita merdeka, tapi hakikatnya kita masih lagi dijajah selagi mana kita tak bangkit sebagai satu kuasa besar dunia, ya. Jadi kerana itulah pembukaan kota Konstantinopel ini adalah sangat penting. Sebab generasi yang ada pada hari ini, cuba kita lihat generasi yang berumur 21 tahun pada hari ini. Apa yang mereka fikir? Apa yang mereka buat? Kalau mereka masuk universiti, mereka belajar untuk apa? Ya. Jadi kalau kita lihat generasi muda yang akan datang ini hanya memikirkan soal makan, pakai, kerja dan kesenangan duniawi semata-mata, saya fikir kebangkitan Islam ini tidak akan berlaku. Ya, kerana itulah generasi pasca penjajahan ini harus bangkit dan kita kena ada ikon untuk bangkit. Kita kena ada contoh-contoh qudwah untuk bangkit. Jadi kerana itulah pembuka pada kota Konstantinopel ini adalah Sultan Muhammad Fatih, ya, merupakan satu contoh yang sangat penting untuk kita contohi, ya.
Kerana selama 100 tahun ini, kalau mengikut Imam Badi'u Zaman Syed Nursi, ya, direncanakan begitu rupa supaya umat Islam ini menderita dengan 3 penyakit. Ya. 3 penyakit yang disebut sebagai kejahilan yang dirancang supaya umat Islam ini jahil tentang agama mereka sendiri. Kalau belajar soal agama pun, yang belajar agama semata-mata. Kalau belajar ilmu modern, sains sebagainya, sains semata-mata dan tidak dikaitkan dengan persoalan agama. Jadi umat Islam terbagi kepada 2. Satu yang fasih tentang agama tapi buta dunia. Satu menguasai dunia tapi buta akhirat dan buta agama. Jadi inilah yang dirancang dengan sistem pendidikan sekular yang dipaksakan kepada dunia Islam. Ya, kemudian penyakit yang kedua, kemiskinan yang dirancang. Ya, walaupun umat Islam dianugerahkan dengan khazanah minyak segala macam, tapi yang mengurus minyak tersebut adalah daripada negara-negara barat sendiri, sehingga kan tak dapat dinikmati kekayaan minyak tersebut. Ya, sepatutnya umat Islam menjadi kaya raya, tidak ada kemiskinan dalam dunia Islam kerana begitu banyaknya khazanah mineral, minyak dan segala macam dunia Islam, tapi ianya dikuasai, diurus oleh dunia barat. Dan yang ketiga adalah penyakit perpecahan. Dirancang begitu rupa dunia Arab menjadi 22 buah negara yang sentiasa bertelagak antara satu sama lain. Jadi kerana itulah sekalian, mengapa Rasulullah SAW yang disebut sebagai bisyarah kerasulan, ya, menyatakan tentang akan runtuhnya kerajaan Parsi, akan runtuhnya Empire Rom Timur. Ya, di dalam kisah Suraqah bin Malik, Rasulullah mengatakan bahawa gelang Raja Parsi akan menjadi milik kamu kepada Suraqah bin Malik ketika Rasulullah sedang berhijrah ke Madinah, menggambarkan bahawa Empire Parsi akan jatuh. Dan Rasulullah menyebut dalam hadis ketika perang Khandaq, mengatakan bahawa sebaik-baik raja akan membuka kota Konstantinopel, memberi isyarat bahawa kota Konstantinopel itu akan jatuh. Jadi ini merupakan bisyarah kerasulan ini adalah merupakan satu wawasan kekhalifahan. Umat Islam mesti menjadi pemimpin di dunia ini. Umat Islam kalau tidak menjadi khalifah, memimpin dunia ini akan menjadi porak-poranda. Apa yang kita lihat selama 100 tahun, hampir 100 tahun yang lalu, ya. Umat Islam porak-poranda. Umat Islam berhadapan dengan masalah-masalah yang tak dapat kita selesaikan sampai sekarang, walaupun kita ada OIC, ya. Jadi kerana itulah sekalian, kita kena ingat bahawa kita bila bicara soal runtuhnya Parsi itu menggambarkan bahawa umat Islam mesti kembali merebut kepemimpinan dunia. Jadi persoalannya sekarang ini, bagaimana kita hendak kembali, ya, menguasai dunia. Dan yang pertama, ya, kita kena ingat bahawa the future shall only be in Islam. Ini kata Imam Badi'u Zaman Syed Nursi. Kita kena ada keyakinan bahawa masa depan ni di tangan Islam. Ya, kita kena ada keyakinan bahawa masa depan itu hanyalah di tangan Islam. Ya. Jadi kerana itulah sekalian, kita kena ingat, kerana itu masa depan kita kena ada satu wawasan. Ya, kita kena ada keyakinan, suatu wawasan kebangkitan. Kita kena merancang dan kita yakin bahawa Islam itu akan menang. Ya. Jadi kerana itulah sekalian, nombor pertama, optimism tentang masa hadapan, keyakinan. Dan yang kedua, ya, kita kena yakin bahawa yang akan membuka, yang akan memimpin kali ini adalah anak-anak muda. Memberi keyakinan kepada anak muda, merancang anak muda untuk bangkit semula memimpin kebangkitan ini. Ini yang dilakukan oleh Sultan Murad. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arahan Rasulullah yang terakhir adalah menghantar satu ekspedisi perang melawan Rom, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amanah kepada Usamah bin Zaid untuk memimpin bala tentera tersebut. Dan berapa umur Usamah bin Zaid? Umurnya 18 tahun. Ya. Keyakinan tentang peranan anak-anak muda, merancang anak-anak muda. Sebab Usamah bin Zaid hidup di dalam keluarga Rasulullah dan melihat bagaimana Rasulullah hidup dan perjuangan dan cita-cita yang Rasulullah idamkan dalam soal
melihat Islam, al-Islam ya'lu wala yu'la alai ini. Jadi soal anak muda. Dan yang ketiga, ya, kita kena ada perancangan strategik. Bermakna anak-anak muda kita ini kena rancang apakah ilmu-ilmu strategik yang akan kita persiapkan untuk anak-anak muda ini. Untuk abad sekarang ini, kita berhadapan dengan COVID-19. Kita kena mempersiapkan anak-anak muda yang pakar dalam bidang bioteknologi. Kita akan berhadapan dengan biological warfare. Perang melawan, sekarang ini peperangan itu menggunakan virus. Ya. Biological warfare merupakan satu realiti yang akan kita terpaksa hadapi. Ya. Jadi kena ada anak-anak muda kita siap dalam bidang itu. Kita juga kena persiapkan anak-anak muda dalam soal digital warfare. Siapa yang menguasai big data akan menguasai dunia. Platform media sosial sekarang pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak muda Malaysia, netizen Malaysia telah berjaya menerobos laman sawang IDF Israel dan sehingga akan mendapat perhatian daripada dunia pada hari ini betapa anak-anak muda Malaysia telah menggunakan media sosial yang begitu hebat untuk melawan dalam dunia digital. Ini sebagai contoh bahawa kita ada harapan dan masa depan itu sangatlah cerah seandainya kita merancang, kerajaan merancang. Ya. Jadi kerana itulah sekalian kita lihat bagaimana Turki, ya, sejak 2003 Recep Tayyip Erdogan menjadi Perdana Menteri dan sekarang menjadi Presiden. Dia meletakkan wawasan 2023 untuk Turki bangkit sebagai kuasa besar dunia. Dia ada wawasan. Tetapi dalam 57 buah negara Islam yang ada ini, selain daripada Turki, yang lainnya hanya bicara soal wawasan nak membangunkan negara dia sahaja. Dia hanya fikir soal nak membangunkan negara dia tak fikir soal umat keseluruhannya. Wawasan umatik tidak ada. Jadi kerana itulah sekalian perancangan strategik ini harus kita lakukan dan kena ada wawasan kebangkitan dan umat Islam harus bangkit. Saya yakin sekalian, sekiranya anak-anak muda ini dapat kita bimbing seawal umur belasan tahun. Ya, bayang kita lihat Sultan Muhammad Al-Fatih sudah ada wawasan sejak umur masih lagi muda. Seandainya anak-anak muda ini kita berikan satu wawasan, saya yakin insya-Allah masa depan kita akan lebih gemilang. Ya. Namun demikian ada dua institusi yang perlu kita garap. Antara rahsia kekuatan Khilafah Uthmaniyah adalah kerana sultannya itu mempunyai satu wawasan, sultan itu mempunyai keberanian, sultan itu memimpin perang. Bukan simbol semata-mata, tetapi sultan itu turun padang dalam peperangan. Quality leadership harus kita bina daripada sekarang. Ya, bukan simbol, tapi leader yang betul-betul leader yang punya wawasan dan keberanian untuk melakukan perubahan. Dan yang kedua, kekuatan Khilafah Uthmaniyah adalah kekuatan kualiti ulama-ulama dia. Ulama-ulama dia berani hanya menyatakan kulil haq walau kana murran. Berani menyatakan yang benar walaupun ianya pahit, dan sultan mengakui akan kealiman, ketinggian ilmu ulama dan tidak diapa-apakan. Jadi kerana itulah persoalan institusi ulama, institusi golongan agama harus kita tingkatkan kualitinya dan kualiti kepimpinan umat itu harus kita pertingkatkan. Ya, jadi kerana itulah sekalian saya merasakan bahawa ibrah daripada kota Konstantinopel ini adalah mesti ada wawasan umatik, wawasan kebangkitan, persiapkan anak muda dan tahniah kepada Masjid Muhammad Al-Fatih ya, kerana telah menganjurkan program remaja untuk Al-Fatih. Al-Fatih menjadi ikon kepada perjuangan kita. Ya, Usamah bin Zaid menjadi ikon kepada perjuangan kita. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai ikon kepada perjuangan kita. Recep Tayyip Erdogan sebagai ikon kebangkitan baru umat Islam ini. Jadi ini merupakan satu pendekatan untuk menarik minat, membangkitkan semangat anak-anak muda. Jadi itulah saya nampak bahawa kerja kita banyak, tetapi kalau kita merancang daripada sekarang, saya yakin sebagaimana Erdogan merancang 2023 Turki akan bangkit menjadi kuasa besar dunia, maka umat Islam di Malaysia khususnya harus merancang daripada sekarang. Inilah yang dilakukan oleh Yayasan Ammar Al-Fatih, merancang, membina, mempelopori suatu kebangkitan baru dengan memberi penumpuan kepada anak muda.
Jadi saya ucapkan terima kasih kepada DPTD, kepada Masjid Muhammad Al-Fatih, pemuda-pemuda Masjid Al-Fatih, ya, dan yang lain yang semua yang terlibat. Mudah-mudahan insya-Allah dengan adanya kita memperingati 29 Mei 1453 sebagai satu tarikh penting kebangkitan anak muda, kita bangkit bersama, insya-Allah apabila kita bangkit bersama nanti, inilah saham kita dan akhirnya kita dapat melihat al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ahmad Azam di atas perkongsian yang saya fikir sentiasa bersemangat dan penuh dengan harapan, terutamanya pada anak muda. Dan seterusnya, Encik Azam ada satu soalan sebenarnya daripada ruangan chat kepada Encik Azam, daripada Encik Jaafar bin Muhammad. Beliau bertanyakan, ketiga-tiga penyakit yang Encik Azam nyatakan tadi, penyelesaiannya memerlukan kepimpinan yang berkualiti dan bertakwa. Apa pandangan Hojah Ahmad Azam? Ya, saya setuju Ustaz Jaafar daripada Negeri Sembilan, ya. Kita berhadapan dengan masalah kepimpinan, ya. Masalah kepimpinan yang merupakan isu besar, sebab yang memimpin dunia Islam rata-ratanya bukanlah yang terbaik. Kalau negara Arab itu setengah daripadanya adalah masih menganut sistem monarki, daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada cucunya. Walaupun ayah, anak dan cucu tak ada kualiti, tapi oleh kerana sistem monarki begitu rupa. Ya, kemudian elit-elit pemerintah yang memerintah pasca penjajahan, mereka sudah menjadi deep state dalam negara masing-masing dan mereka tidak izinkan tokoh-tokoh baru naik, tokoh-tokoh yang berkaliber, berkualiti untuk naik. Ya, mereka dicantas, mereka tidak diberi ruang untuk berperanan memimpin umat. Mereka menjadi penghalang kepada kebangkitan ini. Jadi kerana itulah golongan elit yang memerintah di dunia Islam umumnya, ya, adalah merupakan antara faktor penghalang kepada kebangkitan ini. Sebab anak-anak muda ramai yang berpotensi. Saya kenal ramai, ribuan yang berpotensi. Tetapi oleh kerana mereka tak masuk parti politik, mereka tak boleh naik. Adakah dengan jalan masuk parti politik sahaja semata-mata jalan untuk berkhidmat kepada negara? Saya fikir paradigm ini harus kita robah. Untuk jadi pemimpin negara, satu jalur politik, ya, jalur ekonomi, jalur agama dan segala macam, harus kita gembeling sebagai satu kesatuan. Jadi kalau dengan cara itu kita membuka sistem pemerintahan negara bagi memberi ruang kepada potensi-potensi yang ada, saya yakin insya-Allah, ya, parti politik bagi ruang hanya setakat 40% saja untuk memimpin dan 60% diberikan kepada NGO, pemimpin-pemimpin NGO, pemimpin masyarakat, pemimpin grassroots, golongan ahli-ahli ekonomi yang tak berminat dari bidang politik, golongan agamawan yang punya ilmu yang tinggi, ya, harus diberi peluang. Dan kalau ini dapat digembeling, saya yakin insya-Allah kita sebenarnya tidak ketandusan pemimpin. Tetapi kalau kita bicara pemimpin hanya dalam lega mereka yang masuk parti politik semata-mata, memang kita ada masalah. Ya, sebab yang ramai lagi yang tidak berminat kerana masalah krisis yang berlaku di dalam negara kita ini, seolah-olah tidak bagi ruang kepada potensi yang terbaik, putera yang terbaik negara untuk bangkit memimpin negara ini. Jadi saya fikir ini merupakan satu paradigm shift yang perlu kita lakukan. Kalau ini dapat kita lakukan, insya-Allah mudah-mudahan Malaysia mempunyai masa hadapan yang cerah dan kita mampu untuk bangkit sebagai suatu kuasa baru, insya-Allah, daripada alam Melayu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Azam, ada lagi satu soalan sebenarnya. Ya. Oleh saudara Muhammad Fitri Saari, beliau bertanyakan, di Turki sekarang ini bagaimanakah situasi semasa pengaruh dua tokoh besar dalam sejarah ketamadunan Turki, iaitu Mustafa Kemal Atatürk dan Sultan Muhammad Al-Fatih? Adakah semakin ramai rakyat Turki sudah mula meletakkan Al-Fatih lebih tinggi daripada Atatürk? Itu persoalan dia. Ya, sejak 2002 sekalian, dasar sekular di Turki ini sangat dahsyat sekalian, ya. British telah berazam bahawa kita akan mencabut Islam di Turki ini supaya ia tidak akan bangkit buat selama-lamanya. Itu dia punya polisi dia. Kerana itulah Atatürk diletak untuk melaksanakan agenda menghapuskan Islam itu daripada akar umbinya. Al-Quran diharamkan, azan, ya, diharamkan selama 18 tahun. Ya.
Al-Quran diharamkan, pendidikan agama, golongan ulama-ulama dibunuh dan segala macam. Namun demikian, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika Erdogan memerintah, umumnya mereka yang masih lagi saki baki Islam itu dalam sekitar 20%. Ini maklumat yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang berada di Turki. Tapi sekarang ini ianya sudah menjangkau hampir 50 ke 60%. Kesedaran Islam untuk kembali. Jadi apabila Islam itu kembali, pasti imej Atatürk akan berkurangan dan Muhammad Al-Fatih akan bangkit semula. Jadi kerana itulah kita lihat, bagi saya, selain daripada pembukaan masjid Hagia Sophia menjadi masjid, pembinaan masjid di Taksim, ini kubu sekular. Ya, Taksim Square itu adalah kubu kelompok sekular. Pembinaan masjid itu dibina di Taksim yang diresmikan oleh Erdogan baru-baru ini merupakan satu message bahawa Islam has come back. Dasar untuk menghancurkan Islam di Turki itu telah gagal. InsyaAllah we will move forward. Jadi kerana itulah sekalian saya optimis. Orang bimbang Erdogan apabila beliau nanti sama ada mati syahid, ditembak, dibunuh dan segala macam, tiada pengganti. Saya yakin insyaAllah Erdogan telah menyiapkan generasi anak-anak muda yang siap sedia untuk memikul panji-panji Islam ini. Saya yakin. Sebab saya berulang alik di Turki sejak 1996 ketika Erdogan menjadi Datuk Bandar di Istanbul. Dan saya berulang alik sampai sekarang. Dan saya nampak bahawa perkembangan Islamnya cukup luar biasa. Dan ini merupakan satu masa hadapan kita dan Malaysia patutnya bersama-sama dengan Turki untuk sama-sama bangkit untuk melihat Islam itu kembali memimpin dunia. Allahu'alam. Terima kasih Encik Azam atas jawapan-jawapan kepada persoalan tadi. Dan kini kita telah sampai ke penghujung webinar mini kita pada hari ini. Dan di sini saya mewakili seluruh jawatankuasa pengelola webinar mini Ibrah Konstantinopel, sebuah bicara, sebuah kebangkitan ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian para pembentang dan para penonton yang sudi bersama kami dan setia mengikuti program ini di ruangan FB dan juga YouTube. Untuk melahirkan Mehmet kedua, Sultan Mehmet kedua Al-Fatih, ia bukanlah hanya sekadar di program ini, tetapi ia memerlukan usaha secara berterusan dan peraplikasian setiap apa yang kita bicarakan di sini. Dan pihak penganjur dikatakan akan mengadakan program lanjutan secara bersemuka dengan tajuk Ibrah Konstantinopel di Masjid Muhammad Al-Fatih Ipoh pada tarikh yang akan dimaklumkan selepas tamat PKP. Saya ada satu pengumuman di sini, insyaAllah minggu hadapan GPTD akan mengadakan sesi sembang petang dengan tajuk Legasi Osmaniyah yang jarang diketahui pada hari Selasa 1 bulan 6 jam 5 petang. Dan di sini sekali lagi saya ingin mengucapkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada para pembentang yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zulkifli Ibrahim, yang berusaha Encik Najmuddin bin Muhammad Nawi dan juga yang berusaha Encik Ibrahim Kardash kerana telah bersama-sama dengan kita pada hari ini dengan perkongsian yang saya fikir sangat baik, dan selepas ini akan ada rakaman kepada perkongsian ini. Dan saya rasa dan saya alu-alukan semua yang menonton pada ketika ini untuk sharekan di semua medium supaya semua orang dapat melihat dan mengambil ibrah daripada pembukaan Konstantinopel ini. Dan di pihak GPTD dan juga Masjid Muhammad Al-Fatih, kami ingin memohon maaf sekiranya ada kesilapan ataupun apa-apa kekurangan daripada pihak kami, dan kita akan tangguhkan program webinar mini kita pada hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Masjid Muhammad Al-Fatih, kami ingin memohon maaf sekiranya ada kesilapan ataupun apa-apa kekurangan daripada pihak kami. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.